Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syukri bin Hazali dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk tentang isu-isu berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang bermula dengan Siti Nurul Ain binti Sulaiman, Muhammad Fizwan Hakimi bin Muhammad Isa, Muhammad Abdul Hakim Aizam bin Muhammad Ramli. Jadi untuk seterusnya, izin Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Hakim Aizam bin Muhammad Ramli. Nombor metrik B0919103059. Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak bukan merupakan fenomena yang baru, bahkan sudah lama wujud sejak dahulu lagi, sehingga ianya sekarang menjadi isu perbincangan antara negara-negara di peringkat antarabangsa. Golongan kanak-kanak mempunyai hak untuk diberikan perlindungan dengan sentiasa menambah baik keadaan mereka di seluruh dunia untuk perkembangan dirinya, pendidikannya dan memastikan keselamatannya terjamin. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menubuhkan sebuah convocation yang dinamakan The United Nations Convention on the Rights of Child. Pertumbuhan konvensyen ini telah dipersetujui melalui Sepakat Negara-Negara pada 20 November 1989 dan telah berkuat kuasa pada 2 September 1990. Konvensyen ini merupakan dokumen komprehensif yang mengiktiraf hak kemanusiaan kanak-kanak yang berumur 18 tahun. Kanak-kanak merupakan seseorang yang di bawah umur 18 tahun menurut definisi yang termaktub di dalam Akta Kanak-kanak 2001. Setiap kanak-kanak ini merupakan aset penting buat negara dan masyarakat dalam menentukan corak pembangunan negara pada masa hadapan. Mereka ini wajar diberikan perlindungan dan penjagaan di samping kasih sayang dan perhatian yang menjadi tunjang utama dalam sesebuah institusi keluarga. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Di bahagian objektif pula, kami telah membagikan isu-isu ini kepada 3, iaitu isu-isu tentang tajuk kami akan mengenal pasti jenis penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia, membincangkan faktor penderaan kanak-kanak, usaha untuk menangani isu penderaan. Jadi 3 objektif ini akan kami bentangkan ketiga-tiganya. Yang seterusnya adalah kajian literatur. Kajian literatur didefinisikan sebagai penyatuan maklumat yang didapati daripada sumber-sumber sekunder seperti bahan daripada internet, surat khabar, buku dan juga majalah. Tujuan kajian literatur adalah untuk menjelaskan kajian yang dijalankan berdasarkan maklumat dan juga pengetahuan yang dapat dikenalpasti. Maklumat yang dikenalpasti juga perlulah tepat supaya dapat menghubung kaitkan isu yang hendak dikaji. Oleh itu, kajian literatur berkaitan dengan isu penderaan kanak-kanak akan dijelaskan dengan lebih meluas dan juga mendalam. Seterusnya, menurut Farah Aziz, jenis penderaan yang berlaku di Malaysia terbahagi kepada 4 kategori, iaitu dari segi penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan akhir sekali dari segi pengabaian. Dari segi penderaan fizikal, ia didefinisikan sebagai kecederaan ataupun keganasan fizikal yang dilakukan secara sengaja. Dari segi penderaan seksual, ia merupakan penderaan yang melibatkan segala bentuk aktiviti seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak bagi memenuhi tuntutan nafsu seks orang dewasa. Seterusnya adalah penderaan emosi. Penderaan emosi merupakan jenis penderaan yang merujuk kepada gangguan psikologi terutamanya dari segi emosi dan juga mental. Dan akhir sekali dari segi pengabaian. Menurut Jazabdi Muhammad Yusof, pengabaian kanak-kanak didefinisikan sebagai ketinggalan untuk memelihara atau lain-lain tingkah laku sehingga menyebabkan kesihatan dan juga kesejahteraan kanak-kanak tersebut terjejas. Kajian literatur yang kedua adalah faktor penderaan kanak-kanak. Terdapat 2 faktor penderaan kanak-kanak iaitu berpunca daripada pendera dan juga kanak-kanak. Faktor berpunca daripada pendera disebabkan oleh perbalahan keluarga, kecuaian ibu bapa dan juga mempunyai masalah kewangan. Faktor berpunca daripada kanak-kanak pula disebabkan oleh kanak-kanak hyperaktif, kanak-kanak dijaga oleh orang lain semasa kecil dan juga kanak-kanak yang mempunyai kecacatan. Kajian literatur yang terakhir iaitu usaha-usaha untuk menangani isu penderaan. Usaha-usahanya iaitu dari segi kesedaran, penguasaan undang-undang, pendidikan keibubapaan dan juga media massa. Dari segi kesedaran, hal ini kerana golongan yang prihatin mendapat kesedaran dalam diri mereka terhadap kebajikan kanak-kanak dengan menyediakan kemudahan untuk kanak-kanak.
Dari segi pendidikan keibubapaan, ibu bapa akan lebih memahami cara-cara untuk mendidik kanak-kanak dengan adanya pendidikan keibubapaan. Dari segi penguatkuasaan undang-undang pula, bagi mencegah penderaan kanak-kanak, Parlimen perlu mengubah rang undang-undang. Pendera ataupun orang yang didapati bersalah mestilah dia hadapkan ke dalam mahkamah dan juga perlu menerima hukuman yang setimpal. Dan akhir sekali, dari segi media massa, pihak televisyen boleh menyiarkan kempen anti penderaan kanak-kanak dan sentiasa menguak-uarkannya agar masyarakat sedar akan masalah ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fizal Hakimi bin Muhammad Isa. Jadi saya akan terangkan untuk metodologi kajian kami pula. So, metodologi kajian kami, kajian ini menumpukan dari sumber internet. Cara ini dapat menjimatkan masa dan tidak mengeluarkan kos yang banyak, seperti mana bahan ini terdapat di laman sesawang. Jadi, antara faktor kami memilih untuk menjadikan sumber internet, di mana sumber utama untuk mendapatkan maklumat kajian kami adalah kerana ia mempunyai maklumat terkini dan pelengkap maklumat. ResearchGate Journalistica adalah salah satu laman yang kami akses untuk mendapatkan data-data untuk menerusi kajian tentang isu penderaan kanak-kanak. Perbincangan dan hasil kajian jenis penderaan kanak-kanak terbahagi kepada 4. Yang pertama iaitu penderaan fizikal. Penderaan fizikal membawa maksud apabila seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Ia juga boleh diertikan dengan keganasan secara fizikal. Tindakan ini boleh menyebabkan kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, retak, patah tulang, lecur atau terbakar, dicucuh dengan puntung rokok dan sebagainya. Penderaan jenis ini boleh terjadi disebabkan tumbukan, tamparan atau sebarang bentuk yang mencederakan sama ada dengan niat atau tanpa niat. Jenis penderaan kanak-kanak yang kedua ialah penderaan emosi. Penderaan emosi pula dapat didefinisikan apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Walaupun penderaan jenis ini agak sukar untuk dibuktikan, namun secara umumnya ia boleh terjadi apabila seseorang kanak-kanak mengalami kritikan berterusan, ugutan, penolakan serta ketiadaan kasih sayang, sokongan atau bimbingan. Jenis penderaan kanak-kanak yang ketiga ialah penderaan seksual. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-kanak 2001 boleh diertikan apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu sarakah orang itu atau orang lain. Jenayah ini melibatkan sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja di mana mengikut umur atau perkembangan boleh mengambil tanggungjawab dan dipercayai. Jenis penderaan kanak-kanak yang terakhir ialah pengabaian. Pengabaian pula merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Pengabaian dari sudut fizikal antaranya adalah kegagalan menyediakan makanan, tempat perlindungan dan seumpamanya. Manakala pengabaian dari sudut emosi termasuk kurang perhatian terhadap keperluan emosi anak serta kegagalan menyediakan penjagaan psikologi. Sekian daripada saya. Perbincangan dan hasil kajian yang kedua iaitu faktor penderaan kanak-kanak. Perbalahan. Faktor yang pertama iaitu perbalahan keluarga semakin meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan statistik dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Perbalahan keluarga merupakan isu yang tertinggi disebabkan oleh sebanyak 4,120 kes penderaan kanak-kanak yang berlaku sepanjang 5 tahun. Apabila krisis rumah tangga berlaku, hubungan keluarga ataupun ibu bapa menjadi renggang dan kanak-kanak terabai serta menjadi mangsa dalam perbalahan keluarga disebabkan oleh kesalahfahaman yang berlaku.
Perbalahan ini berlaku kerana komunikasi antara ibu bapa dan juga kanak-kanak lemah dan seterusnya menyebabkan kanak-kanak juga menjadi mangsa untuk dilepaskan amarah. Faktor yang kedua iaitu ibu mengikut teman lelaki. Faktor ibu mengikut teman lelaki turut menjadi faktor kedua tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini kerana kebiasaan ibu mereka lebih mementingkan kebajikan dan juga permintaan teman lelakinya berbanding anak-anaknya. Malah jika ibu bukan penyebab daripada kecederaan kanak-kanak tersebut, kebiasaannya teman lelaki ibu mereka yang mencederakan kanak-kanak tersebut di luar pengetahuan ibu mereka. Seorang ibu sepatutnya lebih bertanggungjawab untuk melindungi anak mereka dengan lebih baik berbanding mengutamakan teman lelaki yang tidak mempunyai tali perhubungan kekeluargaan dengan mereka. Seterusnya, dari segi kewangan. Keluarga yang menghadapi masalah kewangan selalunya akan mengalami tekanan masalah ekonomi atau beban kerja dan ramai ibu bapa yang akan menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Apabila keluarga tidak mempunyai wang yang mencukupi, kanak-kanak akan menjadi mangsa penderaan untuk melepaskan tekanan mereka dan juga pengabaian terutamanya dari segi sudut hak asasi yang tidak terjaga. Hak-hak anak akan menjadi terabai kerana keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu berkait dengan peningkatan kes bagi masalah kewangan. Faktor yang terakhir iaitu faktor disebabkan oleh kecuaian ibu bapa ataupun penjaga. Faktor kecuaian ibu bapa amat berkait rapat dengan pengabaian terutamanya dari sudut pengawasan kerana hal ini turut dinyatakan oleh Aziza sebagai faktor penyumbang penderaan. Kes yang semakin menurun sedikit demi sedikit menunjukkan bahawa perubahan positif terhadap sikap ibu bapa yang semakin bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak mereka dalam keadaan baik dan terpelihara daripada sebarang perkara yang mengakibatkan kecederaan. Sikap yang dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung kecederaan pada anak-anak mereka wajar dipuji dan diteruskan bagi mengekalkan penurunan kes pada tahun-tahun yang akan mendatang. Untuk objektif yang ketiga, usaha-usaha untuk menangani isu kenderaan. Jadi terdapat beberapa usaha-usaha yang ada di negara kita untuk menangani isu kenderaan ini. Jadi untuk yang pertama, wujudnya mahkamah jenayah khas buat kanak-kanak. Jadi di sini nampak kerajaan negara kita mengambil serius dalam kes penderaan kanak-kanak ini. Jadi ia amat perlu untuk kita menegakkan mahkamah jenayah khas buat kanak-kanak ini. Jadi apa-apa yang terjadi kepada mereka, apa-apa yang berlaku kepada mereka, mereka akan dibela oleh mahkamah jenayah khas. Jadi untuk yang kedua, badan-badan otoriti yang menggalas tugas demi mengurangkan kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak. Jadi di sini badan-badan otoriti seperti yang baru-baru ini kes Bella itu ada beberapa badan otoriti yang membantu kes tersebut untuk dibela. Kerana kalau tiada siapa yang mahu menjadi badan otoriti, nasib mereka akan tercela dan tak akan dibela sebab mereka tidak akan dibela atas sebab mungkin kekurangan kewangan atau mungkin tidak tahu apakah diri mereka ni akan dibela ataupun tidak. Sebab jika badan otoriti ni tidak melakukan tugas mereka, kanak-kanak ini akan tersia-sia hidup mereka. Jadi untuk yang ketiga, pihak kerajaan dan semua rakyat-rakyat di Malaysia mengadakan kempen-kempen kesedaran dan kekeluargaan ke medium yang lebih besar dan lebih mudah, iaitu social media. Seperti yang dimaklumkan untuk zaman sekarang, zaman generasi yang baru ini, social media itu tidak asing untuk sesiapa sahaja. Tidak kira kanak-kanak, budak kecil, remaja, even ibu bapa nak ke nenek moyang pun mungkin social media ni dah tidak asing untuk mereka. Jadi bila adanya kempen-kempen kesedaran ataupun spread awareness, orang cakap lagi mudah untuk mereka yang terkena penderaan tersebut untuk bertindak dan untuk memaklumkan kepada certain badan otoriti untuk membela mereka. Jadi bagi saya, yang social media untuk zaman sekarang, dia ada yang baik dan ada yang tidak baik.
Jadi sebagai orang tua ataupun penjaga harus menitik beratkan tentang apa yang kanak-kanak kita atau anak-anak kita melihat di telefon bimbit mereka. Jadi untuk yang terakhir sekali, adanya institusi pendidikan, sekolah maupun tadika maupun jiran tetangga juga perlu memainkan peranan dalam mengambil berat dan peka terhadap kanak-kanak di sekeliling mereka. Bagi saya, benda ni memang sangat perlu. Jadi daripada yang kempen kesedaran dan keguguran yang ada di sosial media itu, untuk mendidik semua rakyat untuk sentiasa berjaga-jaga apa yang terjadi di sekeliling mereka. Seperti kalau terdengar, ternampak, kita akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Sebab kalau kita tak membantu, mereka hanyalah kanak-kanak, budak-budak yang tidak mampu membalas ataupun menjaga diri mereka. Mungkin mereka mampu, tapi kalau orang dewasa yang memperlakukan penderaan tersebut kepada mereka, mereka tidak mampu untuk membuat apa-apa sebab mereka hanyalah kanak-kanak yang masih kecil. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai manusia, perlulah sentiasa berjaga-jaga dan melihat keadaan sekeliling kita supaya tidak ada kanak-kanak yang teraniaya. Kesimpulannya, kajian ini memberi tentang isu penderaan yang dialami oleh kanak-kanak di Malaysia. Kajian ini juga mencadangkan agar semua pihak mengambil tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat betapa pentingnya melindungi kanak-kanak daripada sebarang penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Jadi bagi menangani isu penderaan kanak-kanak di Malaysia, satu garis panduan bagi pembangunan model keluarga sejahtera dan selamat perlu dibangunkan dan dikongsikan kepada masyarakat Malaysia. Garis panduan ini harus diperkaitkan dengan elemen pendidikan Islam dan Tauhid bagi membantu masyarakat agar sihat dan sejahtera dalam sebuah keluarga yang harmoni. Ibu bapa juga perlu berusaha untuk mempelajari ilmu keibubapaan bagi menjadi ibu bapa yang celik ilmu. Ibu bapa perlu mengambil peluang meningkatkan ilmu dalam mengurus anak-anak supaya dapat dipraktiskan dengan baik. Begitu juga kerohanian dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa yang mempunyai matlamat yang jelas dalam membina sebuah rumah tangga serta menghayati ilmu-ilmu agama pasti mampu mengawal dirinya daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Contoh dan tauladan yang baik yang ditunjukkan oleh ibu bapa juga secara tidak langsung mampu mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik. Dalam masa yang sama, penguatkuasaan undang-undang serta penubuhan Mahkamah Khas Jenayah baru-baru ini bagi membicarakan isu-isu melibatkan penderaan kanak-kanak di samping mahkamah, kanak-kanak di negeri-negeri yang dijalankan oleh pihak kerajaan harus dipuji dan wajar diteruskan agar menjadi pengajaran buat ibu bapa yang terlibat serta menjadi pedoman buat masyarakat. Akhir sekali, kanak-kanak ini sewajarnya dipelihara dan dididik dengan baik dan penuh kasih sayang agar mereka dapat membesar dan berkembang sebagai individu yang boleh menyumbang kepada agama, negara dan bangsa. Kerana mereka lah yang bakal mewarisi serta mencorakkan masa depan negara suatu masa nanti. Jadi, sampai di sini sajalah daripada kumpulan kami berkaitan dengan isu penderaan kanak-kanak. Terima kasih.